Assalamualaikum. Saya Siti Hajar Fatimah binti Muhammad Hashim. Nombor matrik 801105086788. Pusat pembelajaran di Sri Rampai, Kuala Lumpur. Perbentangan hari ini adalah bagi subjek HBSE 4203, Kemahiran Hidup untuk Pendidikan Khas 2. Apakah kanak-kanak berkeperluan khas? Kanak-kanak berkeperluan khas adalah terdiri daripada kanak-kanak yang mengalami kesukaran ketika belajar. Kanak-kanak pintar cerdas yang mempunyai kebolehan yang jauh lebih tinggi daripada normal juga diklasifikasikan sebagai kanak-kanak yang berkeperluan khas. Kedua-dua kumpulan pelajar ini memerlukan pengubahsuaian kepada kurikulum dan kaedah mengajar supaya mereka dapat merealisasikan potensi mereka. Istilah lain juga telah digunakan untuk kanak-kanak ini seperti kanak-kanak istimewa, kanak-kanak luar biasa, kanak-kanak kurang upaya, kanak-kanak cacat, kanak-kanak abnormal, kanak-kanak bermasalah dan kanak-kanak terbantut pertumbuhan dan perkembangan. Menurut KL 2001, hampir 4% daripada populasi dunia terdiri daripada individu luar biasa atau kanak-kanak berkeperluan khas. Terdapat kanak-kanak yang dilahirkan tanpa boleh mendengar apa-apa bunyi, manakala ada juga yang dilahirkan tanpa mempunyai keupayaan untuk melihat objek atau cahaya, termasuklah muka ibu bapa mereka sendiri. Kanak-kanak berkeperluan khas berbeza daripada kanak-kanak normal dari segi mental, keupayaan deria, keupayaan berkomunikasi, tingkah laku, emosi dan ciri-ciri fizikal. Topik utama perbincangan hari ini adalah apakah cabaran-cabaran yang dijangkakan dihadapi ketika mengajar kanak-kanak berkeperluan khas mengurus dan menyelenggara seni taman. Cabaran yang pertama adalah komunikasi. Ramai kanak-kanak berkeperluan khas mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dan memahami konsep yang kompleks. Oleh yang demikian, adalah penting sebagai guru menggunakan bahasa yang mudah dan menggunakan alat bantuan visual bagi menerangkan kepentingan dan faedah seni taman. Selain itu, kesabaran adalah amat penting bagi seorang guru dan sentiasa membuat pengulangan dalam pembelajaran, dan ia akan mengambil masa untuk kanak-kanak khas memahami segala pengajaran yang hendak disampaikan. Cabaran yang kedua, keselamatan pelajar. Memandangkan kanak-kanak berkeperluan khas mungkin mempunyai had fizikal atau sensitiviti deria, adalah lebih penting untuk memastikan segala perkakasan dan medium yang digunakan tidak tercemar dengan bahan kimia dan tidak berbahaya. Peralatan keselamatan yang harus digunakan ketika menjalankan aktiviti seni taman perlu dititik beratkan seperti sarung tangan dan pelindung mata. Peralatan tersebut wajib ada ketika pengajaran dan aktiviti bersama kanak-kanak, khas bagi mengelakkan kanak-kanak terdedah kepada bahaya dan kuman. Cabaran yang ketiga adalah batasan fizikal kanak-kanak berkeperluan khas. Sesetengah kanak-kanak berkeperluan khas mungkin mempunyai had fizikal atau kesukaran dengan kemahiran motor halus yang boleh menyebabkan aktiviti kebun agak mencabar bagi mereka. Untuk mereka mengambil bahagian dalam proses seni taman, adalah penting untuk menyediakan penyesuaian dan kemudahan bagi membolehkan penglibatan kanak-kanak ini. Contohnya, guru boleh menyediakan pasu yang lebih besar dan dibuat daripada plastik bagi mengelakkan kecederaan apabila pasu pecah, atau medium tanah yang siap dicampur dengan baja bagi memudahkan teknik pengajaran. Cabaran yang keempat, kurangnya pemahaman sebab dan akibat.
Sesetengah kanak-kanak berkeperluan khas mungkin mempunyai kesukaran dalam memahami konsep, sebab dan akibat, menjadikan mereka sukar untuk memahami fungsi dan kesan ketika aktiviti penanaman dijalankan. Dalam kes ini adalah penting untuk menggunakan alat bantuan visual seperti video aktiviti hands-on untuk pemahaman yang lebih konkret tentang topik tersebut. Sebagai contoh, menjalankan eksperimen sebelum dan selepas menggunakan tumbuhan yang telah dan sebelum ditanam sehingga sedikit sebanyak dapat membantu